A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang pertama dan utama, terima salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selamat kita bertemu pada sesi kita kali ini dalam kita mengupaskan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Pada sesi yang lalu, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan babut taharah, bab berkaitan dengan bersuci. Dan pada sesi yang lalu, kita bahaskan tentang hadis yang ada kaitan dengan perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk membasuh, mencuci tangan mereka tatkala mana mereka bangun daripada tidur. Pada hari ini kita nak sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang kelima mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Saya bacakan terlebih dahulu hadis ini dalam teks bahasa Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yartasilu minhu wa li Muslim la yartasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Yang artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu buang air kecil pada air yang tenang, kemudian mandi pada air yang sama. Dalam riwayat Imam Muslim, janganlah salah seorang antara kamu mandi pada air yang tenang, sedangkan dia dalam keadaan junub. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apakah di antara pengajaran daripada hadis ini yang boleh kita raih? Kata para ulama kita, ada beberapa pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Yang pertama sekali, hadis ini menunjukkan tentang larangan buang air kecil pada air yang tenang. Bahkan kata para ulama kita, walaupun Nabi SAW mengatakan kita dilarang buang air kecil, hadis ini juga menunjukkan kita dilarang untuk buang air besar. Jadi walaupun dalam hadis ini menggunakan lafaz la yabulanna, janganlah kamu buang air kecil, tetapi ulama kita mengatakan buang air besar juga dilarang berdasarkan hadis ini. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW gunakan perkataan al-ma' ad-daim, iaitu diterjemahkan sebagai air yang tenang. Apa itu air yang tenang? Air yang tenang adalah air yang tidak mengalir. Itu merupakan larangan daripada Nabi SAW. Maka di sini timbul persoalan, apakah hikmah di sebalik larangan ini? Kata sebahagian di kalangan para ulama kita adalah kerana kalau kita buang air pada air yang tenang ataupun pada air tersebut, kita akan menajiskan air tersebut. Kita akan mencemarkan air tersebut. Jadi kalau air itu dah jadi najis, tidak dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain, tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna yang lain. Itu merupakan hikmah yang dibahaskan, dikeluarkan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Pengajaran yang kedua yang boleh kita raih daripada hadis ini adalah Nabi SAW melarang kita daripada mandi dalam air yang tenang, terutama sekali bagi orang yang dalam keadaan junub. Berkaitan dengan isu mandi dalam air yang tenang ni, iaitu air yang tidak mengalir, di situ ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang itu dia buang air pada air tersebut, kemudian dia gunakan air yang sama untuk mandi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang diperselisihkan oleh para ulama kita adalah seseorang yang dia tidak buang air di air yang tenang, air yang tidak mengalir, dia tidak buang air, tetapi dia gunakan air tersebut untuk mandi. Terutama sekali adalah mandi junub ataupun mandi hadas besar. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi sebahagian di kalangan ulama mengatakan larangan Nabi SAW daripada mandi pada air yang tenang yang tidak mengalir
hanya berlaku kalau sekiranya seseorang itu buang najis ataupun buang air besar ataupun kecil pada air, kemudian dia gunakan air yang sama untuk mandi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Manakala kalau sekiranya seseorang itu dia mandi daripada air yang tidak mengalir dan sebelum itu dia tidak buang air di tempat tersebut, itu yang merupakan isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Adakah boleh kita gunakan air tersebut untuk mandi ataupun tidak? Kan air yang tidak mengalir yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Maka di sini juga timbul satu persoalan, ada tak di sana orang yang melakukan benda ni? Ada tak Ustaz orang yang mana dia buang air kecil ataupun buang air besar di satu tempat pada air, kemudian dia gunakan air yang sama untuk berwudu ataupun kemudian dia gunakan air yang sama untuk mandi hadas besar. Ini dibincangkan juga oleh para ulama. Antara para ulama yang bincangkan isu ini adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, barangkali hadis ini Nabi SAW ungkapkan dan Nabi SAW tujukan kepada sebahagian di kalangan orang-orang Arab Badui pada zaman Nabi SAW. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, barangkali Nabi ucapkan ataupun Nabi ungkapkan kata-kata ini ditujukan kepada sebahagian di kalangan orang-orang Arab Badui yang kurang menjaga kebersihan pada zaman Nabi SAW. Sebab itu kita akan lihat dalam sebahagian hadis, ada sebahagian hadis yang merakamkan peristiwa seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid Nabi SAW. Sebuah kisah yang terkenal yang disebutkan dalam hadis yang mana seorang Arab Badui dia buang air kecil di masjid Nabi SAW. Kemudian ada sebahagian di kalangan para sahabat yang ingin mengejar, ingin melarang Arab Badui tersebut daripada kencing dalam masjid Nabi SAW, tetapi Nabi menghalang para sahabat daripada kejar Arab Badui tersebut. Takut-takut kalau Nabi benarkan para sahabat untuk kejar Arab Badui yang sedang buang air kecil di masjid Nabi SAW, takut-takut air kencingnya akan merata ke seluruh masjid Nabi SAW. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, barangkali ungkapan ini ditujukan kepada sebahagian di kalangan orang-orang Arab Badui yang kurang menjaga kebersihan pada zaman Nabi SAW. Pengajaran yang ketiga yang kita nak kongsi bahaskan pada sesi kali ini adalah, adakah larangan Nabi SAW dalam hadis ini, adakah dia menunjukkan kepada haram ataupun makruh? Jadi kalau kita lihat kepada pandangan para ulama dalam isu ini, ada 3 pandangan di kalangan para ulama kita. Pertama, di kalangan sebahagian ulama, mereka mengatakan larangan ini berbentuk makruh. Jadi antara yang berpandangan sedemikian rupa adalah ulama-ulama daripada mazhab Maliki. Mereka mengatakan larangan di sini membawa erti makruh. Sebahagian di kalangan ulama pula berpandangan yang larangan di sini adalah berbentuk haram. Ini adalah pandangan mazhab Hanbali ataupun mazhab Hanabilah yang melarang ataupun mengharamkan perbuatan tersebut, manakala pandangan sebahagian ulama yang lain mereka mengatakan dia adalah diharamkan jika air tersebut adalah sedikit dan dia adalah makruh jika air itu adalah banyak. Dan ada discussion di kalangan para ulama, dan ada perbahasan di kalangan ulama, Ustaz, apa itu air yang sedikit dan apa itu air yang banyak? Di sini juga ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Kalau menurut pandangan mazhab Syafi'i, air banyak ataupun air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kolah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air yang banyak adalah air yang 2 kolah ataupun lebih. Jadi air yang sikit adalah air yang kurang daripada 2 kolah, manakala air yang banyak adalah air yang telah mencecah mencapai 2 kolah ataupun lebih. Di sini timbul lagi satu persoalan, Ustaz, berapa itu kadar 2 kolah? Jadi kalau kita lihat kepada perbahasan di kalangan para ulama dalam menentukan berapa 2 kolah ini, ada sedikit ikhtilaf, ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan para ulama tentang berapa exactly 2 kolah ini mengikut liters. Ada sebahagian di kalangan ulama seperti Dr. Muhammad Az-Zuhaili, iaitu adik kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, disebut dalam kitabnya bahawa 2 kolah itu adalah sekitar 200 liter. Kata Dr. Muhammad Az-Zuhaili, 2 kolah adalah sekitar 200 liter. Ada sebahagian di kalangan ulama yang mengatakan dia kurang sikit daripada 200 liter dan ada pula sebahagian di kalangan ulama mengatakan dia adalah lebih sedikit daripada 200 liter.
Cuma pandangan peribadi Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan yang 2 kola adalah bila air tersebut telah mencecah 200 liter. Jadi ada sedikit khilaf di kalangan ulama, larangan itu adakah dia menunjukkan kepada haram ataupun makruh. Sama ada kita berpandangan yang dia haram, sama ada kita berpandangan yang dia adalah makruh, hadis ini dengan jelas menunjukkan yang perkara tersebut adalah dilarang. Kan kerana hikmahnya sebagaimana kita katakan tadi, dia akan menajiskan air tersebut dan dia akan mengharamkan orang lain daripada menggunakan air tersebut. Larangan khilaf ataupun perselisihan di kalangan ulama sama ada sesuatu itu haram ataupun makruh memang wujud dalam banyak isu-isu fikih, especially bila Nabi SAW melarang sesuatu. Jadi bila Nabi SAW melarang sesuatu, adakah dia menunjukkan kepada haram ataupun makruh? Ini diperselisihkan oleh para ulama kita. That is why kita akan lihat dalam hadis yang lain, sebagai contoh, ulama kita berselisih pandangan tentang larangan ataupun hukum makan dengan menggunakan tangan kiri. Hukum minum dengan menggunakan tangan kiri. Adakah dia haram ataupun makruh? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebahagian di kalangan ulama mengatakan yang makan dengan menggunakan tangan kiri, minum dengan menggunakan tangan kiri adalah haram, manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kiri adalah makruh. Kan? Ada tak larangan daripada Nabi? Ada. Kan? Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan menggunakan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi ada larangan daripada Nabi SAW, cuma ulama kita berselisih pandangan sama ada larangan itu menunjukkan kepada haram ataupun kepada makruh. Sama ada dia haram ataupun dia makruh, makan dengan menggunakan tangan kiri, minum dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Sama juga dengan isu kita memberikan hadiah kepada salah seorang anak tetapi tidak memberikan hadiah kepada anak yang lain. Itu juga ada larangan daripada Nabi SAW. Dan sekali lagi ulama kita berselisih pandangan sama ada larangan tersebut menunjukkan kepada haram ataupun menunjukkan kepada makruh. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, sama ada dia haram ataupun makruh, itu menunjukkan yang kedua-dua pandangan tersebut menunjukkan yang Nabi SAW tidak suka kepada perkara tersebut. Dan hendaklah sebagai seorang Muslim kita elakkan. Pengajaran yang terakhir yang kita nak kongsi dengan antum pada sesi kali ini adalah perbincangan di kalangan ulama, adakah air yang terkena air kencing itu suci ataupun najis? Dekat sini ada sedikit tafsil, ada sedikit perinciannya. Keadaan yang pertama adalah jika air tersebut berubah maka dia najis. Jika air tersebut berubah sifatnya, tak kisah air itu sikit ke banyak. Tapi kalau sekiranya sifat air tersebut tukar, maka kata para ulama kita adalah air itu dianggap sebagai najis. Keadaan yang kedua adalah jika air tersebut banyak. Banyak dekat sini kalau according to pandangan ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i adalah lebih daripada 2 kolah. Kan 2 kolah tadi kita kongsi dengan antum, according to Dr. Muhammad Az-Zuhaili adalah melebihi 200 liter. Jadi kalau air tersebut adalah air yang banyak dan kemudian dimasuki najis dan kemudian tidak berubah sifatnya, tidak berubah sifat air tersebut, maka ulama kita berpandangan yang air itu adalah air yang suci. Yang ketiga adalah jika air tersebut sedikit. Sedikit yang kita maksudkan adalah kurang daripada 2 kolah. Jadi kalau air tersebut kurang daripada 2 kolah dan dia tidak berubah sifat air tersebut, maka dalam keadaan ini ulama kita berselisih pandangan. Kan? Kalau kita baca dalam tulisan para ulama Syafi'iyah, air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah, kalau dimasuki najis, maka air tersebut menjadi najis. Manakala para ulama daripada mazhab yang lain, mereka mengatakan, air kalau walaupun kurang daripada 2 kolah, kalau dimasuki najis, tetapi tidak merubah sifat air tersebut, maka ia masih lagi dianggap sebagai suci. Itu adalah pandangan para ulama dalam mazhab yang lain. Jadi situasi yang ketiga ini, keadaan yang ketiga ini diperselisihkan oleh ulama, iaitu keadaan apabila air yang sedikit kurang daripada 2 kolah dimasuki najis dan tidak berubah sifatnya. Itu diperselisihkan para ulama tentang kesuciannya. Sebagai rumusan, saya nak rumuskan apakah pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis tadi. Yang pertama sekali adalah dilarang buang air kecil pada air yang tenang, iaitu air yang tidak mengalir, kemudian mandi daripadanya.
Dan kita telah jelaskan hikmahnya. Antara hikmahnya adalah kerana kita akan mencemari, mengotorkan air tersebut. Kan? Dan kita akan mengharamkan orang lain daripada memanfaatkan air itu. Yang kedua, jika air terkena najis lalu berubah sifatnya, maka dia menjadi najis. Yang ketiga, jika air yang banyak melebihi 2 kola ataupun lebih, kemudian terkena najis dan dia tidak berubah sifatnya, maka ia adalah air yang suci. Dan yang terakhir sekali adalah jika air tersebut sedikit, iaitu kurang daripada 2 kola dan dia tidak berubah sifat airnya, maka dalam hal ini ulama kita berbeza pandangan tentang kesucian air tersebut. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dalam keadaan yang terakhir ini, mereka menganggap air tersebut sebagai air yang najis dan air yang tidak suci. Jadi itu saja yang saya nak kongsi dalam pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk membahaskan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 daripada kitab Umdatul Ahkam. Saya berpada setakat di sini pada sesi kali ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.